Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Muhammad Fazil. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang konsep akidah dan kepentingan akidah dalam kehidupan manusia. Konsep akidah ialah akidah berasal daripada perkataan Arab iaitu aqada yang bererti mengikat atau menyimpul. Menurut Hasan al-Banna, akidah ialah hal yang berhubung dengan kepercayaan dan keyakinan dalam hati yang akan mendorong hati dan jiwa berasa tenang, tidak bimbang dan bersih daripada prasangka. Akidah mampu melahirkan keyakinan yang kuat dan teguh dalam menghayati seluruh aspek kehidupan dan amal ibadat kepada Zat yang Maha Berkuasa. Akidah merupakan pokok dan di atasnya berdiri syariat Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, "Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberi buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat." Seterusnya, kepentingan mengenali akidah. Pertama, dapat memantapkan keimanan dan keyakinan di dalam hati tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat mengenal ajaran akidah yang salah seperti contoh kumpulan black metal. Menjaga iman supaya dapat selamat di dunia dan akhirat. Menjaga akidah daripada diserajui oleh ajaran yang menyeleweng seperti ajaran-ajaran sesat. Dapat menolak fahaman sesat dan kembali kepada pegangan yang sebenar berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dapat mengaku tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam ini. Akhir sekali, dapat membezakan akidah yang benar dan yang salah. Perkara yang seterusnya adalah syariah. Syariah dari segi istilah merupakan perkara yang merangkumi hukum hakam Allah terhadap seluruh perbuatan manusia, sama ada berbentuk halal, haram, makruh, sunat ataupun harus. Kepentingan syariah terhadap asas peradaban Islam adalah syariah memelihara hak-hak manusia secara sah dan menegakkan keadilan di kalangan manusia serta pemilikan. Selain itu, syariah juga menetapkan peraturan-peraturan berkaitan ibadah, munakahah, muamalah dan jinayah. Seterusnya, syariah menetapkan kewajipan berjihad untuk mempertahankan maruah agama, bangsa dan negara. Kepentingan syariah yang seterusnya adalah syariah merupakan sebagai panduan dan pembimbing manusia ke jalan yang benar. Dan yang terakhir sekali, syariah Islam merupakan satu cara kehidupan yang lengkap dan menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adilia Farhana binti Zainal Abidin. Saya daripada kelas THM 1112 BA. Saya akan menceritakan tentang kepentingan akhlak. Antara contoh kepentingan akhlak ialah: pertama, akhlak dapat mencorakkan tingkah laku. Akhlak memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan tingkah laku dan kehidupan seseorang. Setiap tingkah laku yang lahir daripada manusia adalah sebenarnya cernaan daripada apa yang tersemat dalam dirinya. Kedua, neraca akhlak mempengaruhi pertimbangan. Neraca akhlak yang sebati di dalam diri manusia akan mempengaruhi pertimbangan dalam menilai sesuatu perbuatan. Dan yang terakhir ialah akhlak dapat mencerminkan keimanan. Akhlak dapat mencerminkan keimanan seseorang. Dengan erti kata lain, iman yang sempurna akan memprodukkan akhlak yang mulia, atau dengan perumpamaan yang mudah, ibarat pohon yang semata-mata bergantung kepada keelokan akarnya. Akidah merupakan kepercayaan dan keimanan mengenai keesaan Allah. Manakala syariah, iaitu hukum, adalah jalan untuk menuju sesuatu yang benar. Selain itu, akhlak adalah budi pekerti, kesopanan dan kesantunan dan juga perilaku. Seterusnya, akidah, syariah dan akhlak ketiga-tiganya merupakan tiga pokok tunjang ajaran Islam. Ketiga-tiganya harus selalu bersamaan dengan akidah yang sentiasa berada di hadapan. Istilahnya, menurut dosen hukum Islam saya, akhlak dan syariah berhubung kait dengan akidah. Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyah binti Mak
dari kelas THM 1112BA. Hari ini saya akan membentangkan tentang cadangan untuk memantapkan akidah syariah akhlak sebagai asas peradaban Islam. Pertama, kita boleh membaca dan memahami Al-Quran dan hadis agar kita boleh memantapkan lagi akidah kita sebagai seorang Islam. Kedua, ikhlas dalam melakukan ibadah atau amal kebajikan. Contohnya menolong orang miskin ataupun memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan. Ketiga, menunaikan ibadah fardu atau sunat seperti solat 5 waktu, bersedekah dan berpuasa. Keempat, menolong golongan yang memerlukan seperti anak yatim. Kelima, beradab sopan dalam pergaulan. Contohnya, mempunyai batas pergaulan antara lelaki dan perempuan agar dapat membezakan antara yang baik dan mana buruk lagi, untuk memantapkan lagi akidah dan syariah sebagai orang Islam. Yang keenam, menasihati ke arah kebaikan. Contohnya, menasihati kepada sesiapa saja yang melakukan kejahatan agar mampu memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Yang ketujuh ialah yakin dengan pertolongan Allah. Contohnya, apabila ditimpa musibah, yakin dengan pertolongan Allah dan mempercayai qada dan qadanya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.